Terima kasih semua Adi. Minta maaf saya 2-3 hari lah, dah lama juga dah. Dekat seminggu tak live ni, boleh live balik. Okey, baik. Kita hari ni bab topik nak puasa ni, sebab kita lagi dah beberapa hari lagi ni nak puasa, tak sampai sebulan lah. Ada kot sebulan lebih sikit. Sebulan lah senang kata. Sebulan lagi kita nak puasa dah. Okey. So kita tengok. Tapi masih swang lagi. Okey, tak apa. Kita nak boleh puasa ni, apa-apa pun kita tengok. Kita boleh IF lagi buat intermittent fasting. Intermittent fasting ni maksud dia puasa berkala ataupun 2 kali sehari makan. Kita kena tengok ada kebolehan tu tak buat intermittent fasting. Kalau tak ada intermittent fasting, bermaksud dia memang jangan puasa lah. Maksud dia memang tak ada kebolehan langsung untuk berpuasa. Dan kalau kita berpuasa pun buat teruk badan saja. So nombor 1, kita pastikan kita boleh buat intermittent fasting. Video sangkut lah Sat lah. Okay, video sangkut lagi. Sat kita tanya, video sangkut tak? Tuan Razman, video sangkut tak? Okay dah, okay, alright. Okay, so kalau nak boleh puasa, apa-apa pun, terima kasih Fatih Adam, terima kasih very much. Okay, apa-apa pun pastikan boleh buat intermittent fasting. Intermittent fasting ni kita puasa basah lah. Maksud kita tak makan tapi kita minum air sahaja, minum air kosong sahaja. Itu kita consider kita intermittent fasting. So, bagi boleh buat yang tu dulu. Bila kita dah boleh buat intermittent fasting, baru kita buat okay, dalam fasa untuk praktis intermittent fasting ni, kita buat ADIF, alternate day intermittent fasting. Bermaksud jangan waktu permulaan tu kita buat terus makan 2 kali, tak perlu lah. Kita buat makan 2 kali sehari, lusa buat makan 3 kali balik, tulat buat makan 2 kali balik, tungging tu kita buat buat 3 kali makan balik. Ulang-ulang macam tu sahaja. Praktis untuk intermittent fasting dengan cara ADI, alternate day intermittent fasting. Okey, bila kita dah boleh buat ADIF ni, baru kita buat masukkan puasa kering dalam kita punya rutin, iaitu kita puasa Isnin dengan Khamis sahaja dahulu. Ingat tak? Isnin dan Khamis sahaja dulu. Isnin dan Khamis, lepas tu hari Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad tu kita buat 3 kali makan balik. Okey, 3 kali makan. Puasa Isnin dan Khamis saja dulu, dan hari yang selebihnya kita buat 3 kali makan. Dah steady macam tu, Isnin dengan Khamis, sangkut ke? Sangkut ke okey? Sangkut tak? Saya kena check juga ni. Takut dia okey, tak masalah. Okey, baik. So, bila kita dah boleh buat Isnin dengan Khamis, puasa kering, puasa Islam lah panggil, baru kita buat apa? Saya kena tengok TikTok saya jugalah. Saya kena tengok kat sini juga, takut apa nanti tak perasan kata line sangkut. So, sebab saya tak login dekat sini, account kat sini. Saya login kat komputer sekali untuk selamat. Okey.
Okey. Dia tak sangkut. Okey. So, jangan lupa ingat Isnin dengan Khamis kita buat puasa kering. Hari lain semua buat 3 kali makan. Dah steady macam ni, baru kita buat puasa kering. Lepas tu hari yang selebihnya, Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad kita praktis IF. Dah boleh buat macam ni, baru kita try seminggu tu kita buat untuk puasa kering bagi habis buang. Praktis macam tu sahaja dulu. Tapi kena apa-apa pun kena boleh buat IF ni dulu. Kalau tak boleh buat intermittent fasting ataupun makan 2 kali sehari ni, tak apalah nak buat macam mana. Maksudnya kita tak ready lah untuk nak buat. Okay. So saya jawab untuk soalan dulu, untuk Cik Wan Official. Bagi beginner, seawal berapa hari boleh amalkan Half Plus untuk dia boleh buat IF ni? Kita tengok dulu dia punya kekerapan makan. Dia mungkin masuk first dengan MBB, dia masuk MBB ni dengan 8 kali makan. Maksud dia setiap macam 2 jam atau 3 jam dia kena makan. 2 jam 3 jam dia kena makan. Tak apa, kita bagi saja dulu. Buat saja dulu macam tu. Kita just ajar basic sajalah, nak keluarkan gas apa semua tu, MBB basic saja dulu. Lepas tu by time dia akan boleh kurangkan makanan dia sendiri sebab dia start rasa kenyang dan tiada keperluan untuk makan. Dia akan boleh buat daripada 8 ke 7 ke 6 ke 5 ke 4 ke 3 ke 2. Dia start boleh kurangkan slow ni. Jangan paksa. Untuk nak buat intermittent fasting ni pun jangan paksa. Dia datang dengan sendirinya. Kalau paksa dia tak akan dapat benefit pun. Dia akan trigger anxiety, dia akan jadi bloated, dia akan jadi panik, dia akan jadi pening. Kerja dia ulang alik hospital lah jawab dia. So kita tak paksa benda ni. Dia dengan sendirinya. Okey, untuk Cik Fiza boleh start Khamis ni. Silakan start Khamis ni, tak ada masalah. Tuan Happy D boleh makan malam tak? Untuk Tuan Ramzan, bila-bila anytime boleh makan dah, tak ada masalah dah. Okey. Tuan, macam mana kita boleh tahu sama ada body layak berpuasa IF? Dia datang dengan sendirinya. Kita tak perlu paksa pun. Untuk intermittent fasting ni, dia datang dengan sendirinya. Bermaksud, kita secara automatik, kita rasa kenyang. Kita rasa, tak lapar pun, tak mau makan lah. Macam tu. Tapi kalau untuk orang yang perlu makan, sebab dia rasa, letih lah badan, rasa perut, kriuk-kriuk lah apa semua, makan. Kalau macam tu kita makan. Tapi setiap kali makan tu kita kena ajar jangan makan sikit-sikit. Kita makan bagi kenyang terus. Bagi makan tu bagi sedap, bagi kenyang. Tu baru MBB. Kalau dia makan tak sedap, makan tak kenyang, maksud dia MBB tak betul. Dia kena betulkan lagi dia punya MBB tu. Kalau dia dapat MBB ni, bermaksud setiap kali dia makan tu sedap, dan setiap kali dia makan sampai kenyang. Itu baru MBB. So untuk Aini Nuraini, Tuan macam mana kita boleh tahu sama body layak berpuasa? Dia datang dengan sendirinya. Kita tak perlu paksa pun bab tu. Okey. Lepas kita boleh buat IF, antara masalah yang akan dihadapi, okey, dia buat IF 1 hari okey lagi. Kalau jenis buat straight IF ni, dia daripada 3 kali makan ni, dia buat IF 2 kali makan, okey, dia buat 2 kali makan. Hari first okey lagi. Hari second okey lagi. Hari third okey lagi. Hari keempat tu dia dah malam, dia dah start ada bibit nak trigger simptom. So dia kata tak apa, dia nak buat IF lagi. Hari kelima tu dia start rasa macam agak-agak sewel jugalah, dia agak-agak sasau. Lepas tu kalau dia teruskan IF lagi, hari ke-6 dia tu memang sakit dah. Dia tak boleh macam tu. So cara yang terbaik ada praktis ADIF dahulu. Okey. Kalau Waalaikumsalam daripada Alostar kepada Tuan Hairi daripada Bintulu Sarawak. Okey. Makan masih 3 ke 4 kali. So tak boleh lagi ke ADIF and IF ni. Praktis dulu. Try kalau rasa macam rasa boleh kot. Try buat IF dulu sehari. Lepas tu tengok rasa macam okey tak ni. Okey. Boleh makan 2 kali seharinya. Lusa tu kita makan 3 kali balik dia back to normal balik. Lepas tu try balik buat IF. Mungkin boleh. Cuba try dulu. Tapi kalau lapar rasa macam tak boleh pi lah, makan lah jawab dia. Jangan paksa. Sebab benda ni kalau paksa dia tak dapat punya. Guarantee tak dapat.
Okey, Cik Wan Official tanya, keperluan untuk pengambilan buah kurma time awak waktu berbuka adakah relevan bagi pesakit gastric anxiety? Okey, baik. Bagus soalan Cik Wan. Thank you very much. Untuk pengambilan buah kurma ni, perlu ingat, buah kurma dia fiber kering dengan satu yang tinggi dengan gula. Okey. Bila kita ambil untuk orang yang masalah gastrik, GERD, anxiety ni, kalau dia ambil buah kurma, lepas tu dia pergi solat, saya yakin dan pasti time solat kaki dia mesti jadi lembek lah. Macam tu. Sebab perut dia start berangin. Tak boleh lah. Kalau nak makan kurma, tak apa, makan kurma buka puasa tak ada masalah. Tapi lepas tu terus lapikkan nasi, dia akan okey macam tu. Dia tak boleh ambil kurma kosong saja, lepas tu biar lama pergi solat dulu apa semua. Sekali kaki dia goyang lah. Dia start berangin, kaki goyang, leceh. Kita tak buat macam tu. Okey. Kurma dengan madu, mana lagi kuat trigger tuan? Dua-dua lebih kurang sama. Sebab tu dua-dua ni kita ambil waktu kita makan nasi, dia okey. Kalau nak ambil madu, kita lapik dengan nasi, lapik dengan lauk, dia steady, tak ada masalah. Tapi kalau ambil waktu perut kosong, macam bangun pagi makan kurma dengan madu, ataupun nanti dia buat sahur kan. Dia buat sahur kurma dengan madu, nanti yang paling best sekali lah. Confirm dia tak akan tahan. Confirm dia tak boleh tahan. Walaupun benda tu bagi banyak energi, tapi benda tu dia boleh menapai dekat kita punya perut. Makanan yang tinggi dalam kategori FODMAP ni, fermentable oligosaccharide, disaccharide, dan juga polyols ni, dia boleh kebolehan untuk menapai dia tu tinggi. Takut sekali perut tu berangin, dah tak boleh puasa sehari dah. Okey. Sahur apa yang paling okey? Sahur apa yang paling okey? Standard MBB ya, makan nasi, makan lauk sampai kenyang, itulah sahur dia paling okey sekali. Jangan ambil sahur dengan orang panggil susu kurma ke, ataupun sahur dengan air kurma sahaja ke, air nabis tu ke. Tak boleh lah, tak sesuai. Tak boleh, tak sesuai. Kalau untuk orang badan sihat, tak ada masalah peradaban, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau untuk orang ada masalah GGA ni, jangan buat. Makan nasi, makanlah lauk tu sampai kenyang, InsyaAllah boleh puasa. InsyaAllah boleh puasa. Berbuka apa paling okey? Standard lah. Makanlah, nak makan sup gearbox boleh, nak makan ayam panggang boleh, daging bakar boleh, ikan pun boleh, sotong ke, daging, nasi, kalau jangan makan ni nasi jenis nasi Arab, tak apa, dah sesuai sangat tau, sebab dia tinggi dengan amilose. Dia lagi dia nak jadi bloated, ambil nasi biasa saja. Okey. Makan nasi lepas tu kurma masa sahur okey kan tu? Yang tu tak masalah. Makan nasi lepas tu masa sahur tu kita selit sekali kurma tu, dia steady tak ada masalah. Jangan makan kurma sahaja. Okey. Nasihat kepada pesakit GGA yang rasa sayup tu macam mana? Sebab masih sedih sebab masih sakit tapi tak dapat nak berpuasa lagi. Tak boleh buat apa. Dia jangan paksa. Sebab kalau paksa sekali masuk hospital pula. Leceh, satu hair lagi. So jangan paksa. Benda ni dia datang dengan sendirinya. So untuk nak membolehkan macam antara benda requirement dia adalah kita kena boleh bersenam. Boleh bersenam ni sangat-sangat membantu kita semasa kita nak berpuasa nanti. Sebab dengan kebolehan kita boleh bersenam, dia akan bantu kita bina simpanan gula pada kita punya otot, yang mana akan digunakan semasa kita berpuasa. Perasan tak? Bila kita puasa, kita tak lot. Dia kata apa? TikTok marah saya sebab tak promote barang. So saya promote lah barang lah. R5 Plus ni produk saya. Cuba lah Kalau cuba tu ada Dietech Cik Wan. Okay, boleh order dekat dia. Okay, saya baru ambil HPD. Okay, Ika Maria Gorgeous. Macam mana sekarang ni rasa bila ambil HPD ni? Rasa badan macam mana? Rasa berangin ke? Rasa apa ke? Jikirik ke? Maklumkan? TikTok dia bagi suruh
suruh beli. Tapi dekat saya letak tu ada kopi. Kalau nak buat pembelian kopi tu kat bawah kat shop tu boleh. Saya terlupa, saya tak letak outfile, saya letak kopi. Okey. Itu pun biasa je. Tak, baru semalam je ambil. Okey, baru semalam. Okey, untuk Cik Ika Maria Gorgeous, kena start untuk bersenam. Jalan untuk buat brisk walk dulu. Kita jalan biasa-biasa. Lepas tu kita tengok kemampuan kita setakat mana. Sebab ada yang baru recover GGA ni, dia berjalan dalam 500 meter pun rasa penat dah, dekat nak mati dah. Lepas tu saya kata balik dulu, bagi rest 2-3 hari. Lepas tu continue balik. Dia akan boleh jalan jauh sikit. So slow. Benda ni pelan-pelan kayuh. Tapi kita buat lah hari-hari. Kita buat pelan-pelan kayuh. Nah? Tapi kena buat. Sebab dengan kita exercise, dengan kita boleh berlari, boleh, tapi still bloated, bunyi-bunyi kriuk-kriuk. Awak bersenam boleh, tapi still bloated, bunyi kriuk-kriuk. Awak kena tengok untuk kita punya makanan juga. 099 ni dengan saya tak tahu dengan orang pakai HPD pun tak on lagi pasal ni. HPD tak on lagi pasal ni lah. Kot makan kot. Sebab ada mesej dengan saya kan dengan Ditech mana satu. Nama pun saya tak apa 099 ni kalau tulis saya tak tahu nama, susah. Sebab saya ingat semua nama orang kan. Kalau 099 tak ingat kot. Konsak dengan saya, minta maaf tu, saya tak pasal siapa dia. Okey, saya buat exercise juga, cuma tak berlari lagi. Tak apa, tak ada masalah. Slow saja. Kita boleh start dengan kita punya stretching dulu, boleh. Lepas tu slow kita berjalan. Lepas tu slow kita buat jog. Lepas tu slow kita buat buat masa kita buat calisthenics. Calisthenics ni bermaksud kita main dengan body weight kita, buat push up semua lah. Slow. Kita kena belajar untuk jadikan dia sebagai rutin harian. Tak clear tuan, sangkut sedih. Allah. Tapi saya tengok macam clear. Saya punya clear lah. Lain, kita train sampai boleh terbang. Ya, betul. Okey, tidur pukul berapa paling okey? Untuk bab tidur ni, lepas main tarawih tu, habis tu tidur lah. Dah tak ada apa benda nak buat dah. Jangan duduk buat tengok movie ke apa semua, tak ada, tidur terus lah. Sama juga macam sekarang ni. Sepatutnya live ni tak boleh buat ni, tapi saya tahu orang semua tak tidur lagi. Sepatutnya lepas saja isyak, tak ada keperluan lain dah, kita tidur terus, settle. Okey. Boleh bos bagi pemirsa jenis workout, sebab ada peserta KJ masih confused dengan term workout ni. Okey. Mula-mula tuan, biasanya orang kena GGA ni dalam berapa lama baru boleh puasa? Selalunya dalam 3 bulan juga baru boleh puasa. 3 ke 4 bulan. Minimum lah tu. Tu kira consider yang cepat dah lah. Consider yang cepat. 3 bulan, 4 bulan dia boleh puasa balik steady. Okey. Soalan buat kerja. Okey. Ada yang anggap buat kerja mengemas rumah itu pun workout. Oh, salah lah. Tu tak boleh lah. So, workout ni ataupun senaman bermaksud kita luangkan masa dalam 20 minit ataupun 30 minit, kita tinggikan kita punya heart rate, kita punya degupan jantung tu dalam ikut kita punya MAF lah. Kalau macam saya punya MAF 141, so saya maintain 141 ataupun lebih sikit dalam masa 20 minit 30 minit macam tu. Itu untuk kita tengok kita punya kemampuan tubuh badan berhadapan dengan situasi stres. Kalau kita tak buat macam ni, percayalah, walaupun kita MBB tu kita rasa badan okey saja, tak ada masalah, tapi datang saja benda yang terkejut, selalunya benda terkejut lah. Selalunya benda terkejut, kita jadi trigger balik simptom, kita rasa berdebak apa semua. Selagi kita tak mampu untuk workout, selagi kita tak mampu untuk nak berlari, bersenam ataupun main body weight ni, selagi tu kita datang benda terkejut, dia akan trigger simptom. So leceh. Okay. Saya baru 3 bulan MBB. Sekarang rasa melayan je, yang tak berapa okey lagi. And kalau lawak makan, dia nak trigger. Okey, tak ada masalah tuan. Biasa. Benda ni kalau tengok macam saya testimonial tu kan, yang saya duk post tu, ada yang makan sebulan dah okey, ada yang makan 3 bulan dah okey, ada yang makan 6 bulan pun okey,
Ada yang sampai setahun tu MBB tu baru rasa okey, baru boleh buat puasa. Dia ikut orang. Dia ikut betapa severenya masalah tu, bergantung kepada orang. Kalau orang yang macam okey ambil dalam masa sebulan tu tak boleh apa, tu rezeki dia lah noh, rezeki dia cepat. Ada yang ambil masa dalam 6 bulan, tak boleh buat apa lah. Tapi dia dapat juga, tapi dia sampai juga tau. Sebab tu antara kita punya moto adalah pelan-pelan kayuh saja dengan faham apa kita buat. Okey. Tak boleh tidur kerja malam. Kerja malam tak boleh buat apa Tuan Zali. Kena layankan saja, kita punya rezeki dekat situ. Nak buat macam mana? Bergantung pada kerosakan radang kan tuan. Ya, betul. Sebab radang ni, dia bukan benda yang boleh kita selesaikan secepat kilat tau. Sebab kalau kita mencontoh macam kita bergantung lama pada penggunaan secara glycolic acid, secara anaerobik, dia menghasilkan acidosis, dia menyebabkan radang pada kita punya sel sekali, sampai kita punya mitokondria, kita punya enjin kepada sel kita untuk hasilkan energi tu pun melengkup sekali. Benda tu makan masa lebih lama lah. Dia tak ada lah makan suplemen. Kalau mana-mana suplemen tu dia kata makan tu terus kuat, bohong. Mustahil. Benda satu perkara mustahil. Sebab benda ni dia perlukan masa. Sebab kita nak rawat dia punya radang tu, daripada nak rawat radang ni benda yang makan time, bukan benda secepat kilat. Dulu tu saya selalu buat tuan, kira kalau tak makan pun okey. Sekarang ni susah. Tak apa, tak ada masalah tuan. Kita bagi time saja, kita bagi masa saja. Saya 3 tahun baru boleh fasting. Okey, untuk Tuan Irma 3 tahun baru boleh fasting. Dia sampai juga, cuma time saja. Bergantung pada kerosakan berapa jam dikira IF. IF ni kita tak perlu nak kira untuk berapa jam lama tuan. Tak perlu kira pun. Kita kira aku makan 2 kali sehari, itu dah consider dalam MBB ni kira kita dah praktis IF lah. Kita tak perlu kira 18 jam, 19 jam ke 12 jam semua. Yang tu buat pening saja. Kita kata aku makan pagi, aku makan malam. Consider IF dah lah. Itu aja. Semudah tu kan. Okey. Satu lagi soalan yang selalu orang tanya. Boleh ke nak bersenam dalam bulan puasa? Peradaban nak kembali normal macam dulu, ambil masa kan? Ambil masa. Dia ambil masa. Tapi waktu sesuai program Alpha Plus pada bulan puasa, kita ambil sebelum tidur malam. Okey. Boleh ke nak bersenam dalam bulan puasa ni? Yang ni memang bergantung kepada kita storage simpanan gula pada kita punya tubuh badan. Kalau orang tu badan dia tak ada masalah angin, dia boleh masuk dalam mood rehat dan hadam dengan tempoh jangka masa yang lebih panjang. Dia boleh simpan simpanan gula dia setiap hari pada dia punya muscle, dan dia akan boleh workout hari-hari, tak ada masalah. Tetapi kalau untuk orang ada masalah angin ni, dia duduk dalam badan keadaan stres lebih panjang pada masa rest dia akan menghadapi masalah untuk nak simpan simpanan gula pada dia punya otot. Dia punya otot dan dia punya hati, dia buat lebih saja, lebih pada kemampuan dia akan trigger simptom. So leceh macam tu. So benda ni bergantung kepada seseorang juga nah. Okey, waktu okey, yang mana takut pedih perut sebab kena makan kerap lagi, tak confident untuk nak berpuasa, jangan puasa. Sebab dia tak dapat apa-apa benefit pun. Afal boleh ke ambil lebih dari sekali? Boleh, tak ada masalah. Tapi cepat habis lah. Dia boleh ambil lebih daripada sekali. Ada orang ambil pagi dengan malam pun ada juga. Dia lebih suka macam tu, terpulang. Berjalan berjalan 500 meter pun melayang trigger bang. Oi, ini perkara biasa. Semua yang mana MBB beginner akan lalui benda ini. Semua perkara biasa. Even yang mana Tuan Razman yang sekarang boleh lari 20 kilo steady, itu pun untuk Tuan Farhan ni pun dulu pernah lalui fasa ni. Dia macam mana pun bagi time saja. Pastikan Alpha Plus, lepas tu kita MBB, lepas tu ikut step dia. Bila kita start workout, kita amal Happy D dengan Real B. Dah boleh workout dengan steady saja, kita masuk fasa maintenance. Kita ambil microbar dengan RLC. Itu sahaja. Biasa tu melayang tu biasa. Even macam Tuan Ramzan sekarang ni, badan sikit punya handsome, boleh berlari sikit punya jauh. Dulu pun sama juga. Jalan sikit nak rasa pening apa semua, tu perkara biasa yang semua orang
dalam proses nak recover yang mana baru join MBB ni, baru level-level beginner ni, baru nak on APD ni, dia kena lalui benda ni. Dia tak boleh tiba-tiba terus sihat. Mustahil. Okey, apa saran tuan bagi beginner yang baru ambil awal dan 3-4 hari tapi tak membuang? Okey, kalau tak membuang, cuba ambil Semiticon dulu. Semiticon ni buang angin. Tapi kalau dia buang angin tetap sembelit, ambil lactose solution. Okey. Benda lah macam mana nak join. Okey, kalau untuk join MBB Fitness ni selalunya kena tapih dululah. Bukan apa, sebab kalau kita masukkan sekali beginner tu dia buat kelang kabut dalam grup tu, dia jadi leceh. Sebab yang dalam fitness dan MBB Fitness ni selalunya yang mana dah recover banyak dah, dia nak start journey untuk develop dia punya fitness. So kalau untuk yang baru ni, memang duduk dalam grup dietec sendirilah, duduk dalam grup dietec sendiri dulu, repair dulu, bagi okey, bagi mental stable dulu, baru masuk grup fitness. Okey. Itu untuk soalan Cik Mail Aizan. Kalau belum lagi Amal 5 Plus, tu ada Cik Wan tu ada, Khairi Mamu ada. Dua tu dah attack. Boleh buat belian terus daripada dia orang. Okey, apa yang saya notice, pahadaman memang no choice, no shortcut. Tapi step by step, better bila dah start. Ya betul, dia kena start. Macam mana pun dia kena start. Dia tak ada orang kata silver bullet. Silver bullet ni macam kita makan tu terus sihat. Dia tak mudah macam tu. Dia kena tahu benda ni disebabkan oleh inflammation, cara penggunaan gula kita, macam mana cara kita guna energi kita, macam mana dia create radang sampai kepada kita punya mitochondrial level tu. Kita kena tahu semua benda tu. Okey, kita betulkan. Okey, untuk Violet Fifi, Microban ni kena makan sebiji ke atau 2 biji sekali? 2 biji sehari. Maksimum ni 3 biji sehari. Kira macam every meal time tu kita nak ambil sebiji pun okey. Tapi itu depends dengan orang tu. Kalau dia dah boleh makan sebiji, kita bagi dia makan 2 biji. Kalau dia boleh makan 2 biji, kita bagi dia makan 3 biji. Kalau boleh makan 3 biji tu consider selesai dah masalah perut. Okey. Saya alami sedang yang teruk tu masa membuang dan selepas membuang sampai berpeluh 1-2 jam. Untuk Tuan Ismail Syafi, apa-apa pun masalah tuan ni, tuan kena praktis untuk boleh bersenam semula. Kalau tidak, dia akan berulang. Dia bila membuang tu, perut tu rasa berangin sangat. Sebab tiada kebolehan untuk berhadapan dengan situasi stres. Dia ada kaitan stres macam mana waktu buang air besar tu, dia sama stres macam terkejut juga tau. Dia ada kaitan dia dekat situ, yang mana dia akan trigger adrenaline akan trigger secondary histamine release, dia akan trigger masalah gas. Dia ada kaitan dia tu. Okey, kurma boleh makan ke tuan? Kurma boleh tu boleh, tapi lapik dengan nasi lah. Makan dengan nasi dia akan okey, tak ada masalah. Saya tak pernah try IF, boleh ke nak terus try puasa Isnin Khamis? Boleh, tak ada masalah, silakan tuan. Tuan Hafiz saya yakin boleh buat dah. Tuan Hafiz sebab duk konsult dengan saya yakin boleh buat. Try dulu Isnin Khamis ni. Khamis ni try puasa dulu lah. Khamis datang ni kita try puasa dulu. Lepas tu maklumkan balik kat saya. Okay, so kita ada bonus sikit. Bonus punya topik hari ni, sebab ternampak tadi sebenarnya. Mana ada bonus topik mana bonus topik tadi? Mana bonus? Alah, hilang dah. Alamak. Sana saya cari kat sini. Okey, ada. Okey. Saya tengok. Saya tengok macam ni, tapi makin lama makin betul sebab MBB dia bagi amal hafal. Ya betul. Dia semua benda ni time. Dia time dengan knowledge. Kalau kita tak ada knowledge, kita akan start cari solution yang cepat. Saya selalu jumpa macam ni, masalah yang selalu berlaku adalah
Bila dia kata, uish, lambat lah nak praktis amal file, lepas tu happy dia nak kena bersenam lagi apa semua. Dia kata tak ada time lah buat ni. Lepas tu dia akan start lompat. Lepas tu orang kata grup ni ada makan santan, bagus ni, dia pergi buat grup. Oh tak jadi. Lepas tu dia lagi dia lompat grup. Di grup ni makan minyak ni pula. Dia makan minyak ni tak jadi. Lepas tu dia lompat. Daripada grup makan sayur dia lompat, grup makan buah lagi dia lompat, grup makan daging lagi dia lompat. Last kali pas tahap balik hafal juga. Last kali pas tahap hafal juga. Jam-jam tak ada jumpa jam sains, masalah tak selesai. Betul sebab bukan seorang dua, saya jumpa ramai lah. Dia lompat. Padahal batch yang dia masuk dengan MBB beginner tu dah boleh berlari, dah sihat sejahtera. Dia masuk balik beginner balik. Buang masa. Okay, so bonus sikit. Ada sebab hari tu ada nampak ada seorang family MBB kita post, punca keradangan yang memberi kesan kepada masalah usus yang tidak sihat, maka timbul penyakit leaky gut. Punca pelbagai penyakit seperti eczema, GERD, gastrik, angin dan anxiety. Yang ni dia bab pengambilan makanan lah. Tadi sebenarnya saya nak upload bab ni. Pengambilan makanan anti radang seperti berikut akan bantu untuk selesaikan masalah leaky gut. Contohnya minyak zaitun. Okey. Dia bagi minyak zaitun, minyak kelapa merah dengan minyak kelapa darah. 3 benda minyak ni ya. Okey. 3 untuk makan minyak ni simple saja. Kita ambil semasa kita makan. Jangan ambil waktu perut kosong macam dia cakap. Bangun pagi ni kita minum dulu minyak ni. Pasal minum minyak melugai. Sehari dia nak jadi mual, lepas tu dia nak jadi berangin, lepas tu dia nak jadi cirit. Banyak hal kan. Sebab apa? Untuk nak hadam minyak ni, minyak kelapa darah, minyak zaitun, minyak kelapa merah ni, dia 99% dia triglycerol. Triglycerol ni minyak, lepas tu dengan sikit fatty acid. Okey. Bermaksud dia minyak dengan lemak. Untuk nak hadam minyak dan lemak ni, secara logiknya dia perlukan jus empedu ataupun bile acid dan juga kita punya enzim lipase daripada kita punya pancreas. Okey. Tak macam cukup banyak. Okey, tak apa. Saya jawab, saya bagi tahu dulu lah. Dia perlukan bile acid dan enzim lipase daripada pancreas. Untuk nak trigger penghasilan dua enzim ni, dia perlukan makanan tu turun dekat kita punya usus kecil dalam keadaan cukup acidic, iaitu punya pH dia almost 1.8 ke 2 lebih sikit saja. Betul-betul acidic benda ni. Untuk nak bagi betul-betul acidic, kita punya gastric juice tadi tu kena betul acidic lah, baru dia boleh turun sebagai acid. Untuk nak trigger penghasilan gastric juice ni, kita perlukan penghasilan asid hidroklorik. Kurang penghasilan asid hidroklorik, kita punya gastric juice ni pH dia mungkin 3 ke 4, tak cukup acidic. Okey, nak bagi dia cukup acidic, kita perlu trigger cephalic phase kita, selera makan. Tanpa selera makan, kita tak boleh trigger lah acidify kita punya gastric juice tu. Bila dia turun kena kita punya duodenum, usus kecil kita ni, tak cukup acidic, tak boleh trigger lah kita punya penghasilan bile acid dan juga kita punya enzim amylase. Bila minyak ni tak dihadam dengan sempurna, memang cukup sempoi lah untuk makanan bakteria usus kita, hasilkan gas, hasilkan histamine, buat kita jadi cirit, buat kita jadi reflux dan macam-macam lagi. So, ceritanya adalah makan minyak ni semasa kita makan nasi. Nak buat jadi nasi minyak pun tak ada masalah. Nak tabung atas kita yang salad tak ada masalah. Nak buat tabung atas kita yang lauk pun tak ada masalah. Boleh lah, boleh sangat-sangat buat macam tu. Okey. Okey, Jitsko. Waalaikumsalam tuan. Kalau dalam sehari 2 kali buang air besar okey ke tuan?
dia okey sangat-sangat, tak ada masalah lah. Kita kalau sehari tu boleh buang 2 kali ataupun 3 kali tu kira optimum lah. Walid 90, Waalaikumsalam Tuan Azhar, apa khabar baik, cuma macam biasa, macam tak apa nak letih sikit, banyak mikir. Okey. Nak kena pindah ni, pergi duduk sebelah rumah Tuan Farhan macam ni, baru dah lari. Okey, baik. Okey, minta tak pasal cuma hari tu tidur tak cukup banyak, program kerja trigger sikit, nasib dapat cover cepat. Okey. Hafal Ultra memang power, cuma ambil masa saya dah habis 2 kotak bajet perubahan. Hafal Ultra ni memang sempoi lah, tapi kena bagi serasi dengan dia. Selalunya saya akan suggest untuk pengambilan Hafal Ultra bagi yang dah serasi dengan Hafal dan juga Happy D Pro. Baru saya kata okey, cuba Hafal Ultra. Nah. Sikit tuan, minum Hafal 15 minit sebelum 30 tuan, minum hafal 15 minit 30 minit sebelum sahur pun okey kan tuan? Okey tu okey, tapi takut tak selera nak makan lagi lah, sebab kenyang. Tak selera nak makan nasi lah, leceh lah. Kita ambil sebelum tidur lah, paling bagus sekali. Okey. Assalamualaikum tuan, sebelum ni saya buang 4 kali buang air besar sehari. Pastikan tak cirit sahaja. Kalau cirit tu kita consider problem. Tapi kalau boleh buang air besar tu, najis okey saja, tak ada masalah, silakan. Minyak ni ambil waktu makan nasi, bagus yang minyak ni ambil waktu malam. Minyak ni ambil waktu makan nasi, bagus yang gel ke yang cair? Oh, ni maksud dia dalam pil ke? Mestilah yang daripada botol itu paling elok sekali. Yang pil tu nak buat apa? Yang paling elok sekali pada botol itulah kita tabur atas kita punya makanan. Buat sedap loh, janganlah buat tak sedap. Kita buat dengan masakan kita yang sesuai. Kalau minyak sayur, minyak zaitun tu janganlah buat digorengnya dengan sayur, pedas lidah tu, tak sesuai dengan kita punya makanan, tak kena. Minyak zaitun ni sesuai kalau buat dengan salad, kita tabur sikit dah okey, sesuai. Tapi tak sesuai lah nak buat stir fry ke, nak buat goreng-goreng ke, pedas lidah nanti, tak mau, tak sedap. Okey. Tuan Azhar boleh tak minum Hafal dan Ultra seorang seli? Tak ada masalah, silakan. Okey, Tuan Sam. Okey, saya jawab. Okey, untuk pengambilan tempe ni dia fermented food ni makanan probiotik lah, boleh makan, tak ada masalah. Intro perlahan-lahan ke dalam kita punya diet, insya-Allah dia okey. Tofu ni daripada soya ni jenis legum, so makan sikit-sikit, tak ada masalah. Kita try, dia punya lektin tu dah kurang dah, boleh lah makan, tapi try dulu sikit-sikit. Untuk cendawan ni makanan yang tinggi dalam kategori FODMAP, fermentable, oligosaccharide, monosaccharide, disaccharide dan juga polyols. Tak boleh ambil banyak sangat untuk orang GGA. Selagi dia nak bloated, dia nak kembung, dia nak reflux, boleh try ambil sikit-sikit saja dulu lah. Okey, untuk blueberry ni makan sajalah, tak ada masalah pun. Jangan makan waktu perut kosong saja. Teh hijau okey, tak ada masalah. Teh hijau okey saja. Waktu lepas makan okey saja, tak ada masalah. Untuk ikan, pastikan untuk makanan laut, pastikan fresh saja, semua kita telan. Dia tak ada, kalau orang cakap ada ikan ni tinggi histamin, ikan tu tinggi histamin, apa semua, dia senang saja. Semua ikan ni betul lah, logik lah. Dia kata ikan besar ni tinggi histamin, memang logik lah. Sebab histamin, sebab ikan ni dia punya immune system dia dibentuk oleh histidine. Histidine ni, dia kalau benda tu start mati saja, dia akan start urai. Bila dia start urai, dia akan jadi histamin. Lagi besar ikan tu, kalau dia mati, simpan tak elok, memang dia banyak histamin lah. Itu saja logik dia. So, tapi kalau ikan tu fresh, elok, mata dia semua bersinar lagi, yang insang semua okey lagi, makan lah, tak ada masalah pun. Okey, buah-buahan apa yang buah-buahan apa yang boleh makan tuan? Semua buah boleh makan, kecuali untuk yang kita avoid luar, tembikai dengan durian. Tembikai dia sangat tinggi dengan fructose, yang mana orang makan selalunya fructose ni dia terlepas daripada diurai, dia akan diambil oleh kita punya bakteri usus akan hasilkan gas, dia jadi berangin teruk. Tembikai satu lagi
durian. Durian sebab dia punya sulfur tu tinggi, dia boleh inhibit, menghalang penghasilan diamine oxidase, dia akan boleh trigger allergic reaction. Sebab tu orang yang sihat pun makan durian ni, dia badan dia jadi panas, no? Okey. Dia boleh jadi allergic. Okey. Okey. Kita teruskan lagi. Sup gearbox, sup tulang ni makan sahaja, tak ada masalah, silakan makan. Untuk buah avocado, selit masa kita makan nasi, dia akan okey. Itu sahaja. So itu untuk soalan bonus. Satu lagi untuk bonus, berkenaan dengan autophagy. Buah naga kita ambil saja besar-besar. Besar sikit benda ni lah. Besar sikit kan. Buatlah ada 3 panjang sikit macam ni. Satu sekeping ni, sekeping ni tepi ni kan. Makan waktu makan nasi, okey, tak ada masalah. Jangan makan buah naga masa perut kosong. Satgi dia nak jadi cirit lah, lepas tu najis tu nak jadi colour hitam lah, satgi nak kalau trigger panic lah, kata perut dia berdarah lah apa semua kan. Leceh, tak payah. Makan dengan nasi, dia akan okey. Okey. Ayam panggang campur madu dan sate boleh ke tuan? Silakan makan, tak ada masalah. Okey sahaja. Lepas tu kalau nak makan kuah kacang tu, belajar-belajarlah makan kuah kacang sikit-sikit. Dia kan okey saja, no? Okey, buah beris. Buah beris boleh, tak ada masalah. Buah beris makan nasi yang kita cuit sikit buah beri kan, buat jadi ulam, okey, saya tak ada masalah. Kerang boleh makan. Kerang asal okey, kerang ni dia antara yang tinggi histamin kalau dia mati dah lama dah. Sebab tu benda ni dia busuk dia cepat. So kalau kerang ni beli kat pasar, beli yang hidup-hidup lagi tu kan. Beli kalau hidup lagi tu, kita balik rebus, makanlah sampai kenyang, tak ada masalah. Okey, limau, oren, apple and anggur boleh makan tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Limau, oren, apple and anggur boleh makan tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma saya tak apa nak shortkan untuk pengambilan buah luar negara ni, sebab dia punya pengawet tu tinggi. Itu je cerita dia. Sagi makan, sagi dia nak jadi sakit tekak, dia jadi sesemua, nak trigger histamin, leceh. Untuk orang sihat pun sagi dia nak trigger sakit tekak, nak trigger sesemua, nak trigger batuk kan. So kalau boleh ambil saja buah-buah tempatan. Ambil buah-buah tempatan okey. Nak makan buah mangga ke apa semua okey. Okey. Sarapan pagi telur rebus boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi lapik dengan nasi sekali. Memang TikTok, tak ada masalah, nah. Okey, daging kambing boleh makan ke? Daging kambing lah paling champion. Makan lah. Daging kambing makan lah, tak ada masalah. Daging kambing makan. Musim raya Cina ni banyak limau mandarin free. Limau mandarin ni jangan nak cari pasal lah, nak telan lah. Dia punya pengawet dia macam ni. Imagine lah, benda ni tak susah tau. Benda ni tak susah. Dia imagine logik akal saja. Kita imagine macam mana buah ni daripada negara China kan, daripada China ni, dia transport datang ke sini dalam keadaan condition dia elok sahaja. Padahal benda ni kena naik kapal. Naik kapal ni berminggu, berbulan juga kan. Bukan sebulan juga nak sampai ke sini. Tapi bila sampai kat kita tu, boleh dapat rupa elok saja. Ini something to ponder lah. Maksud dia benda tu something fishy kan. Tak boleh lah telan. Maksud dia pengawet dia banyak. Limau mandarin janganlah. Okey, apa? Daging kambing, sup keting, sup perut boleh makan. Sup keting, sup perut ni dia tak boleh makan. Dia kena ajak saya sekali. Maksud dia boleh makan lah. Sup keting, sup perut apa semua ni makan lah. Sedap benda tu. Bagus, tak ada masalah. Makan sampai kenyang lah. Okey. Jagung boleh makan. Jagung boleh makan kan tuan? Jagung boleh. Tapi dia jenis susah nak urai juga. Even orang sihat makan jagung, boleh keluar balik jagung tau. Takut kalau untuk orang yang masalah usus ni, benda ni boleh ditapai oleh kita punya bakteri usus. Gas, makan sikit-sikit okey je, tak ada masalah pun. Daging kambing sesuai masak apa? Daging kambing ni sesuai masak semua benda, dia sesuai. Nak buat sup pun boleh, nak buat gulai pun boleh, nak buat kari pun boleh, nak bakar pun boleh. Favorite saya tu, madu boleh ambil.
Madu boleh, tak ada masalah. Madu kita ambil semasa makan, dia steady saja, tak ada masalah. Silakan ambil. Nah, okey. So, kita bagi bonus, satu bonus. Time bulan puasa ni selalu akan timbul lah orang tanya autophagy. Okey, autophagy adalah proses di mana tubuh badan kita buang komponen dan menggunakan semula sel tubuh badan yang rosak sebagai sumber tenaga. Lepas tu dia generate sel baru yang lebih sihat pada sebelumnya. So, bab ni lah, bab orang kata untuk lagi-lagi untuk orang GGA ni, dia cakap kena puasa untuk trigger kita punya autophagy punya mode ni, baru dia akan buang sel-sel kita yang rosak sebelum tu, dia ganti dengan sel-sel baru. Memang tak lah, memang tak. Untuk nak trigger mode autophagy ni, badan kena dalam keadaan selesa. Bermaksud dia kena dalam mode rest and digest, baru autophagy tu berlaku. Dia tak boleh dalam keadaan cemas. Bila keadaan cemas, dia tak akan trigger mode autophagy ni. Walaupun kita tak makan selama 3 hari, dia tak akan trigger langsung pun. Nah? Okay. Itu satu. Tanya autophagy ni merawat itu ini ni. Benda tak masuk akal. Dia hanya boleh di-trigger bila badan kita dalam keadaan mode parasympathetic ataupun rest and digest. Okey. Nasi Arab cry. Nasi Arab cry ni apa dia? Saya Google. Nasi Arab cry, kambing. Benda apa ni? Oh, kari kambing. Okey, nasi Arab kari kambing tu silakan makan, tak ada masalah. Okey, untuk Tuan Mirul, kalau tengah malam makan nasi sikit tak apa, kalau lapar sangat kau jadi ingin makan lah. ABB ni mudah. Kita lapar, kita makan, settle masalah. Okey. Air kacang soya boleh minum ke? Saya tak apa nak suggest sangat pengambilan air kacang soya ni, sebab kacang soya ni legum, dia lektin. Takut perut tu berangin. Postural orthostatic. Apa bahasa? Postural orthostatic tachycardia syndrome. Okey. Postural orthostatic tachycardia syndrome. Okey, dia macam saya kena tengok saya jawab pula. Sweating, fatigue, shortness apa. Okey. Antara sistem dia pening, berpeluh, letih, nafas pendek, lepas tu jadi heart palpitation. Benda ni mudah saja. Untuk orang kembung, dia akan mengalami masalah kekurangan bekalan darah dan saraf hormon satu badan, especially bahagian tangan, pinggang ke bawah dan sistem digestion. So kita punya senang kata peredaran darah waktu tu tak lancar. So bila kita berubah kedudukan daripada contoh kita duduk kepada berdiri secara mendadak, kita punya lagi-lagi kalau orang tu ada masalah histamine intolerance, sebab histamine intolerance ni membesarkan kita punya saluran darah, merendahkan kita punya tekanan darah. So bila dia daripada keadaan duduk, dia berdiri saja tiba-tiba, darah tak sampai ke otak, dia mata nak start kelam, lepas tu badan automatic jadi stress, dia nak jadi berpeluh tak tentu pasal. Lepas tu dia shortness of breath ni sebab trigger perhasilan adrenalin waktu tu dia akan trigger. Okey. Susah sikit cerita dia ni. Bila kita berdiri saja, badan detect kata tak cukup kita punya tekanan darah. So apa? Trigger sekali perhasilan adrenalin akan trigger secondary histamine release. Histamine akan ketatkan kita punya bahagian dada, kita jadi shortness of breath, napas tak apa nak lawas sangat. Lepas tu satu lagi chest pain dengan heart palpitation sekali dah. Itu POTS. Dia bukan GGA tau, tapi cabang dia macam ni. Kalau ni GGA, ni POTS, atas dia ni mast cell activation syndrome, histamine intolerance, atas sekali leaky gut, atas sekali stress. Pilih salah satu, emosi, fizikal, makanan. Emosi, fizikal, makanan, stress, trigger leaky gut trigger mast cell activation syndrome, histamine intolerance,
Lepas tu dia boleh pergi kat gastric anxiety ataupun POS ni, postural orthostatic tachycardia syndrome. Dah? Okay, so kita tengok soalan balik. Jus jambu merah boleh ke minum? Oh, tak boleh. Especially kalau jus bukan nak kata macam contoh jus tu duduk dalam kotak elok kan. Dia dalam kotak elok, lepas tu tulis jus buah-buahan sebenar. Lepas tu umpama diperah daripada ladang ke apa bala dia cerita kat situ kan. Jangan makan sebab dia cukup tinggi dengan fructose. Alfai ni pun ada fructose juga. Tapi dia punya fructose dalam tu boleh darab 200 kali ganda daripada yang ni kan. Dia akan ganggu kita punya bakteria usus, jadi tak ketahuan, dan dia juga adalah penyebab berlakunya masalah leaky gut. Terutama yang dalam kotak sikit punya cantik tu. Okey. Tuan, jambu dengan buah pir boleh makan ke? Boleh, tak ada masalah. Buat jadi ulam saja. Ambil dua ulas kecil-kecil macam tu kan. Buat selit tengah makan nasi dengan kambing apa semua tu, dia akan okey saja. Air tebu boleh minum ke tuan? Air tebu ni tak apa nak berapa boleh, tak apa nak boleh sangat. Tapi cairkan dengan air kita minum okey. Okey. Susu apa yang di pasar yang gagah boleh minum? Susu almond boleh gagah lah. Lagi susu apa lagi ya? Itu ada satu lagi susu, saya pun lupa apa, tapi saya ingat susu almond saja. Ada satu lagi susu. Tak apa, nanti kita ingat balik lah. Apa-apa masakan black pepper boleh. Masakan black pepper ni tak ada masalah. Silakan makan. Black pepper ni tak ada masalah. Cuma sos dia tu jangan bagi pekat lah. Sebab sos dia tu sos tepung sos tepung. Tapi kalau black pepper grind sendiri ni kan, grind lah grind lah, tak ada masalah. Cuma pepperin ni, ingat dia macam sifat dia lebih kurang macam cili orang panggil apa? Cili punya ni. Lupa lah. Cili chemical compound apa dia? Capsaicin. Sifat pepper ni, black pepper ni, dia ada satu chemical compound namanya pepperin. Pepperin ni sifat dia lebih kurang macam capsaicin, cili. Dua benda ni boleh merosak kita punya usus. So, makan bagus. Bagus makan merosak usus kita ni bagus. Cuma kita jangan lebih limit daripada kita punya kemampuan usus pada ketika itu. Okay, so adjust ikut kita punya simptom. Makan tetap makan. Sering merasa mual dan loya tu kenapa tuan? Kalau bloating, mual, saya explain mual lah. Mual ni bermaksud kita tak boleh nak empty kita punya gastric juice. Gastric juice ni adalah cecair dekat kita punya perut ni, yang consist of mostly adalah air, lepas tu sedikit enzim dan juga asid hidroklorik. Yang ni constitute ni dia membentuk kita punya gastric juice. So, bila kita berada dalam keadaan stres, kita akan kurangkan bekalan darah dan bekalan saraf pada kita punya sistem penghadaman. Bila kurang darah dan saraf pada kita punya sistem penghadaman, dia akan mengurangkan emptying rate. Emptying rate bahasa Melayu orang panggil apa lah? Kadar pengosongan kot. Tak apalah, saya kata kadar pengosongan gastric juice perut kita. Sepatutnya dia akan keluar sentiasa. Gastric juice kita ni dia ada macam takuk dia sekat ni kan. Okey, dia tak akan boleh lebih dia punya takuk ni. Macam ni level full dia kan. Dia tak boleh pi. Dia akan sentiasa kurangkan, dia akan sentiasa turun dekat kita punya usus kecil tu, sentiasa turun kita punya gastric juice ni. Tapi bila badan kita dalam keadaan stres, lubang bawah ni, pyloric sphincter yang mengosongkan kita punya gastric juice ni, dia tutup. Bila dia tutup saja, gastric juice kita ni akan kuil lama, kuil naik, kuil banyak, dia akan jadi mual. Bila dia jadi mual ni, mudah kita nak loya, mudah kita nak muntah. Okay.
So itu berkataan mual lah. Lawyer pun sama sekali dah. Okey, faham dah? Dia berkait dengan kita punya kadar pengosongan gastric juice benda tu akibat kekurangan bekalan darah dan saraf kepada kita sistem penghadaman sebab kita terperangkap dalam mod sympathetic dominant ataupun lawan atau lari yang dipanggil. Nah, okey. Fikiran buruk terus tubuh tak menerima Fikiran buruk terus tubuh tak menerima fikiran, badan leher tegang. Ya, ini perkara yang biasa, especially untuk MBB beginner kena lalu benda ni. Mau 5 plus, lepas tu dengan praktis belajar untuk MBB, lepas tu dah okey sikit, kita try APD dan Real B dan start bersenam, dah boleh bersenam semua, angkat berat apa semua, baru kita amal mikrobal dan juga Real C penutup dia. Okey, air lemon campur daun pudina boleh minum tak? Memang boleh, tak ada masalah, silakan untuk yang Cik Violet Fifi boleh. Lepas makan kita ambil terah. Kentang goreng boleh makan tuan. Kentang goreng ni dia ada linamarin, chemical compound untuk kentang ni lah. Sebab tu orang yang ada masalah perut ni, okey, sebab tu untuk orang yang ada masalah perut ni, kalau dia ambil linamarin ni, dia makan kentang, dia jadi problem. Dia bab penyediaan kentang ni ada saya buat panjang lebar dekat grup Telegram Makan Bagi Betul. Ada saya explain panjang lebar. Dia boleh ambil waktu tu dah. Buat puasa dah habis ke tuan, baru join, lagi saya sambung balik. Tuan masa yang sesuai minum susu almond lepas makan, paling okey sekali. TO dan TLO5 boleh ke minum sebagai minuman harian? Boleh, jangan lupa letak gula. Okey, alam-alam tu dekat saya punya shop bawah tu ada bak kopi. Ni tak payahlah. Ini untuk intermediate dengan advance. Kalau untuk beginner ambil ini nah. Kopi boost boleh minum untuk beginner. Silakan. Yang ni jangan duk beli lagi kalau untuk beginner nah. Yang ni untuk advance dengan juga intermediate. Untuk beginner ambil ni sahaja. Okey. Okey, baik. So, kita recap dulu 9.57 dah kita recap. Untuk nak berpuasa kembali ni pastikan boleh buat IF dulu. Dan kita buat IF ni dalam keadaan ADIF, iaitu puasa berkala selang sehari nah. Hari ni kita puasa, hari ni kita IF, esok kita makan 3 kali, tulat kita buat IF, tungging kita buat makan 3 kali balik, ulang-ulang macam tu saja. Bila dah boleh steady macam tu, ulang-ulang macam tu, then baru kita introduce puasa kering Isnin dengan Khamis, dan hari lain seperti Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad kita makan 3 kali balik. Dah steady macam tu, baru kita buat puasa Isnin, Khamis kita puasa, dan hari yang selainnya Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kita buat makan, kita buat IF. Kita buat IF. So lepas kita boleh buat puasa kering, dah hari yang selebihnya tu kita IF, dan baru kita start practice puasa kering seminggu tu. Kita tengok boleh tak boleh. Kalau boleh buat puasa IF seminggu tu, maksud kita dah boleh puasa dah, steady lah. Okey, tuan, waktu bila yang sesuai untuk minum kopi untuk beginner? Lepas makan. Lepas makan dia okey sahaja, tak ada masalah nah. Okey, so rasa benda ni dia kena buat lah. Benda ni kena buat, kena praktis. Untuk nak boleh bagi boleh IF, untuk nak bagi boleh puasa tu, dia kena ada fitness sekali. Tak ada fitness, dia tak boleh nak buat puasa tu. Mustahil nak boleh buat. Okey, tuan nak tanya, untuk sembuh perasa masakan macam ajinomoto atau pati ayam, makan sajalah. Sikit saja pun kita bubuh, tak memberi kesan lah. Kalau bubuh beria betul ajinomoto tu, kita makan berasa macam, kita tahulah kedai makan yang bubuh beria sangat tu, kita tahu rasa boleh rasa ajinomoto ni, dia nak rasa sup tu nak rasa manis, rasa lain macam. Kalau letak sedikit saja tak ada masalah lah. Okey, kafein kat dalam teh tu okey ke tuan? Tak ada masalah pun. Dia kalau teh, dia bukan kafein sangat. Problem dia problem dengan tannins. Tannins ni yang buat jadi sembelit. Sebab dia buang kita punya iron. So untuk orang ada masalah anemia, saya tak galakkan minum teh. Sebab dia tannins buang iron. Dan benda ni yang juga menyebabkan sembelit.
Sebab tu kalau dulu-dulu apa, kalau cirit mak bagi minum teh pekat. Sebab tu lah. So cara dia, kalau nak minum teh ada masalah usus ni kan, jangan buat pekat. Lepas tu jangan lupa letak gula sekali, baru tak sembelit. Okay. Cuma nak tahu cara nak mengatasi pengosongan asid tadi. Okay, baik. Nak bagi dia boleh release apa asid tu, nak boleh kosongkan perut kita balik, gastric juice tu bagi normal balik. Cara dia mudah saja. Macam cara-cara sebelum ni yang saya duk ajak ke orang. Minum air kosong. Lepas tu kita urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas. Bagi sampai nafas rasa lawas. Lepas tu secara automatik kita dah boleh selesaikan masalah mual tu. Okay, mari sini. Ada hantu kecil. Ingat siapa lah hantu kecil tadi? Okay. Tak habis lagi. Mari sini hantu kecil yang dia. Say hi. Okay, daging kancing boleh makan tak tuan? Boleh, silakan, tak ada masalah, silakan. Okay. Dia macam 3 kali try, banyak kena stop caffeine dulu. Kalau tak boleh lepas juga kan, maksud dia tak sampai level lagi, iaitu kita relax dulu. Daging kancing, daging rusa, daging apa semua, daging tupai nak makan pun boleh, tak ada masalah, silakan makan. Daging kancing tu kalau ada lebih tu kat kotak, kalau ada daging kancing tu lebih kan, kalau ada nampak alamat saya kat sini kan, hantarlah sikit kat sini noh. Kalau daging rusa ke apa ke, makanan ajaib-ajaib ni, hantar kat saya sikit. Okay. Okay. Kecewa dengan diri sendiri kerana masih tak mampu. Okay. Untuk yang, okay, so last kali lah penutup cerita. Untuk yang baru praktis MBB dah half plus ni, baru yang masih beginner kan, yang risau tak boleh nak berpuasa, lepas tu dia cuba berpuasa tapi tak mampu, kecewa dengan diri sendiri lah sebab tak boleh berpuasa. Benda ni kan, kita bagi masa sahaja. Sebab kalau puasa tahun ni tak boleh, tahun depan insyaAllah kita boleh berpuasa balik. Benda ni kita bagi time saya. Semua benda ni dalam MBB ni kita perlukan satu lagi suplemen dia adalah masa. Sebab benda ni dia tak boleh selesai macam makan-makan tu terus boleh sihat balik lah. Tak, dia kena belajar bab ni lah. Yang mana ini kita duk ajak hari-hari. Okay, so kalau ada soalan silakan tanya soalan. Untuk last Kopek punya soalan. Saya tengok kuku ada apa-apa yang boleh bagi. Sekejap lagi saya nak kena upload video TikTok ni saja untuk rasa tak ada. Okay. Ya, saya hari-hari minum air cordial tak nak masalahkan tu. Air cordial ni ataupun air color ni saya tak apa nak gemar sangat air color ni. So tapi kalau macam limau kasturi ke, air gula sikit, air pandan ke, even air buah saya lagi prefer macam tu. Dia akan lagi okey. Okay. Kalau nak cuba puasa, sunat Isnin Khamis dah hari tak puasa tu kena makan 3 kali balik ke. Untuk permulaan kita buat macam tu dulu. Lepas dah steady macam tu, baru kita buat yang hari-hari lebihnya tu kita buat intermittent fasting saja, IF saja. Dah boleh intermittent fasting dengan puasa Isnin Khamis tu, kita belas lah semua seminggu tu kita puasa. InsyaAllah kita boleh try. Okay, InsyaAllah kita bantu bagi boleh puasa semua. Tak ada masalah lah benda ni. Tapi dia kena rajin belajar. Kena rajin belajar. Okay, MBB dah 3 bulan boleh on MBD dah lagi. Boleh, tak ada masalah. Silakan try MBD. Lepas tu kita masuk group fitness. Lepas tu kita train untuk fitness pula. Okay, buah kurma boleh makan ke? Saya bukan doktor. Saya adalah Tok Bomo sahaja. Okay, buah kurma kita selit makan waktu kita buka puasa ataupun makan nasi, dia okey. Jangan makan waktu perut kosong. Makan perut kosong kita problem. Itulah puasa ganti tak lagi ni.
Try sehari puasa tengok kalau boleh. Tapi jangan paksa lah. Kita takut sehari pergi hospital leceh lagi. Makan. Allah, tak boleh, kena panik awak. Satu hari nak kena pergi hospital. Kita steady. MBB ni dia relax saja, pelan-pelan kayu. Kita tak gelabah sebab kita tahu kalau kita mengejar kesihatan, dia jadi takut jadi yang dikendong, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Kita macam nak buat fitness balik apa semua ni, dia bukan mengejar dalam kita nak dapat kembali kesihatan ni, dia bukan adalah lumba pecut, tak, dia adalah maraton. Kita kena enjoy saja hari-hari, enjoy the process. Itu sahaja. Okey, baik. Saya rasa saya habis kat sini saja dah. Okey, ada soalan lagi. Tuan Zali, boleh tak makan 3 bulan buah kurma selepas makan nasi? Kita selit masa makan nasi, saya confirm selamat tuan. Confirm selamat. Lepas tu tutup. Okey, bonus. Hari tu ada orang maklumkan kulit dia jadi kering. Lepas tu dia maklumkan dia juga haus sentiasa. So benda ni adalah satu perkara yang sangat simple untuk selesaikan. Tutup makan dengan air manis. Confirm perkara ni selesai. Dia sebab masalah kekurangan garam. Kalau kekurangan garam, bukan kita makan garam buat makan garam, dia tak bantu. Sebab makanan kita memang dah cukup garam dah. Problem dia adalah penyerapan garam tu sendiri. Nak bantu penyerapan garam, dia kena ada gula. So tutup makan dengan air manis, selesailah masalah kulit kering dengan masalah selalu haus ni. Itu sahaja. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.